السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك ya arhamar rahimin. Kita sambung lagi, alhamdulillah, pada minggu ini berkenaan dengan hubbun nabi wa alamatuhu, yaitu kasih sayang kepada nabi dan ciri-ciri kasih sayang kepada nabi. Kita masih lagi membincangkan ciri yang pertama, itu bersungguh-sungguh ingin melihat dan menemani Nabi hingga kan sanggup kehilangan kedua-dua peluang tersebut dan terasa berat berbanding kehilangan apa-apa sahaja di dunia ini. Kita telah sebut cerita bagaimana tangisan seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu apabila menjadi sahabat Nabi SAW ketika dalam peristiwa hijrah. Dan saya telah huraikan bagaimana Abu Bakar menangis kerana kegembiraan apabila dia disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang menemani Nabi semasa peristiwa hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis bukan kerana sedih, tetapi menangis kerana kegembiraan yang melampau, kerana dapat menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita seterusnya masih lagi dalam keadaan cerita bagaimana bersungguhnya orang yang mencintai Nabi pada hari ini, pada muka surat yang ke-26. Kegembiraan orang Ansar ketika ketibaan baginda di Madinah. Baik, kita baca cerita dia. Sami al-Ansar, apabila orang-orang Ansar mendengar berita penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke perkampungan mereka di Madinah, bertambahlah kerinduan mereka untuk menyambut kedatangan baginda. Kitab-kitab sunnah dan sirah telah merakamkan buat kita gambaran kerinduan dan kegembiraan mereka ketika menyambut ketibaan baginda. Misalnya kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Urwah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu tentang bagaimana situasi orang Ansar menunggu ketibaan sosok tubuh orang yang mereka cintai. Disebut dalam riwayat Bukhari,
Kaum muslimin di Madinah telah mendengar pemergian Rasulullah daripada Mekah. Ini Rasulullah bertolak daripada Mekah. Setiap pagi mereka akan ke Harrah untuk menyambut baginda. Harrah iaitu satu tempat di Madinah, tempat menunggu orang yang dalam perjalanan jauh, yang balik dia akan tiba di situ dulu. Setiap pagi orang Ansar akan tunggu di tempat tersebut, tunggu di Harrah menyambut baginda. Mereka menunggu sampai udara terik tengah hari memaksa mereka untuk pulang. Pada satu hari setelah lama menunggu, ketika mereka telah kembali ke rumah masing-masing, seorang lelaki Yahudi naik ke atas salah satu kubu mereka dan melihat sesuatu. Akhirnya dia ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda yang berpakaian putih. Bayangan mereka menghilangkan fatamorgana daripada pandangan. Orang Yahudi itu tidak dapat mengawal dirinya, lalu berteriak dengan suara yang kuat, "Wahai orang-orang Arab, inilah pemimpin yang kamu nanti-nantikan." Kaum muslimin pun berhamburan mengambil senjata-senjata mereka dan menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang Harrah. Baginda berdiri sejajar dengan mereka di sebelah kanan, hinggalah baginda singgah di suatu kawasan Bani Amr bin Auf. Allahu Akbar. Betapa rindunya mereka untuk menyambut ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sanggup keluar setiap pagi untuk menunggu ketibaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk di situ hingga panas matahari memancar terik, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebut, ketika panas cahaya matahari menyengat, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Riwayat Al-Hakim pula menyebut, mereka menunggu sehingga tubuh mereka terasa sakit lantaran panas terik cahaya matahari. Al-Imamul Bukhari juga menerangkan situasi orang-orang Ansar menyambut ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda di Madinah. Rawahu Anas bin Malik, diriwayatkan daripada Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di tepi Harrah lalu mengirimkan utusan kepada orang Ansar. Mereka pun datang bertemu Nabi dan Abu Bakar lalu bersalaman dengan mereka berdua. Mereka berkata, berjalanlah kamu berdua dengan aman, kalian akan ditaati. Nabi SAW dan Abu Bakar pun naik ke atas haiwan tunggangan yang dikelilingi oleh para pengawal yang lengkap bersenjata. Sementara itu Madinah kedengaran pekikan suara, Nabi Allah telah tiba, Nabi Allah telah tiba. Orang Ansar pun datang melihat sambil berkata, Nabi Allah telah tiba. Nabi SAW meneruskan perjalanan sehingga sampai kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Imam Ahmad Ibn Hanbal menceritakan kepada kita daripada Anas bahawa bilangan orang yang menyambut ketibaan Nabi dan Abu Bakar lebih kurang 500 orang. Orang Ansar berkata, bertalaklah dengan aman, kalian akan ditaati. Imam Ahmad bin Hanbal juga menukilkan kepada kita gambaran situasi sambutan ahli Madinah ketika ketibaan Nabi SAW. Menurut riwayat Abu Bakar sendiri yang berkata, Rasulullah SAW bertalak bersamaku sehingga kami tiba di Madinah. Sampai kami di sana, orang ramai mengerumuni baginda. Mereka keluar menemui jalanan dan bumbung rumah mereka. Jalan sesak dipenuhi orang ramai dan kanak-kanak bertakbir, Allahu Akbar, Rasulullah telah tiba, Nabi Muhammad telah tiba. Kata Abu Bakar, mereka saling bertelagah, siapakah yang akan menumpangkan baginda di rumahnya? Anas bin Malik radhiyallahu an juga menerangkan kejadian yang disaksikan pada hari yang penuh berkat itu dengan berkata, aku tidak pernah melihat pada hari paling berseri-seri dan paling baik kecuali pada hari ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di Madinah. Al-Barra bin Azib, semoga Allah radhiyallahu an menggambarkan kegembiraan ahli Madinah ketika ketibaan Nabi kepada mereka dengan berkata, tidak pernah aku melihat penduduk Madinah gembira dengan sesuatu seperti mana gembiranya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cerita yang kedua ini, cerita yang mengubah sejarah dan lanskap kehidupan manusia yang sebenar. 13 tahun Nabi duduk di Madinah dengan penuh ujian, dengan penuh cobaan. Bukan sikit, tetapi banyak. Kebanyakan orang yang Islam di Mekah di peringkat awal daripada golongan hamba sahaya, daripada orang yang susah. Tetapi mereka sanggup mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Nabi SAW. Ada yang disiksa oleh tuan mereka sendiri, yang tidak diberi makan beberapa hari, dijemur di atas padang pasir sebagaimana Bilal, diletak di atas bara api sebagaimana Khabbab. Semua mereka ini radhiyallahu ta'ala anhum ajma'i, ada pengorbanan mereka masing-masing kepada agama Allah, kerana mereka sangat sayang kepada Nabi SAW. Lebih-lebih lagi apa yang telah dibawa oleh Nabi menyelamatkan mereka daripada belenggu jahiliyah yang mereka duduk selama ini. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk berhijrah, hijrah bukan makna pindah, tetapi hijrah maknanya tinggal. Hajara yuhajir makna tinggal, meninggalkan sesuatu yang cukup berkenan dengan hati. Duduk di kampung halaman masing-masing, dah ada rumah, ada perniagaan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan supaya tinggalkan semua itu dan berpindah kepada tempat baru. Berpindah kepada tempat baru dalam keadaan orang yang di tempat baru ni, orang Ansar ini, mereka telah tahu bahawa Muhajirin akan mari. Sebelum daripada Nabi mari, orang Muhajirin telah pun ada yang datang, dan mereka dipergukan bersama-sama dengan mereka. Seorang orang Muhajirin sekeluarga, ada keluarga di kalangan orang Ansar. Mereka masing-masing bukan sahaja menjadi keluarga angkat, tetapi mereka lebih daripada itu lagi, orang panggil ukhuwah Islamiyah yang ada pada mereka. Orang Ansar, orang Madinah ni, pengorbanan yang paling besar yang dia buat dalam agama ini adalah mereka sanggup meletakkan orang Muhajirin sama taraf dengan mereka. Kalau kita zaman sekarang, orang dak sebut hak bumi putera, hak bumi putera. Kalau nak kira bumi putera, asalnya orang Ansar ini. Tapi oleh kerana hak mari ni orang Muhajirin yang sama akidah dengan dia, yang bernabikan dengan Nabi yang sama, yang mengucapkan ucapan yang sama, maka orang Ansar sanggup buat apa sahaja untuk menerima orang Muhajirin sebagai saudara sesama Islam. Walaupun api perkauman pada ketika itu ditiup oleh golongan yang disebut sebagai munafiqin. Abdullah bin Ubay, dia tiup api perkauman. Yang lebih hebat lagi, satu kaum yang ada di Madinah yang bernama Aus dan Khazraj, dua puak yang bertelagah sejak daripada anak cucu lagi, tok nenek lagi, sampai ke anak cucu, bertelagah. Berlakunya pembunuhan, masing-masing menuntut bela di atas pembunuhan. Tetapi apabila Rasulullah SAW duduk di Madinah, dua puak yang bertelagah sejak daripada datuk nenek disatukan Nabi. Apa formula yang Nabi pakai? Formulanya iaitu bersatu di atas dasar akidah, bukan bersatu di atas dasar perkauman dan sebagainya. Kalau nak bersatu di atas dasar perkauman, tidak akan bersatu. Kerana Muhajirin orang Mekah, Ansar orang Madinah. Sebab akidah. Yang tu nombor satu sekali. Dan mana-mana pun kesatuan di atas muka dunia ini
yang dibina di atas dasar akidah, dia tidak akan khianat dan tidak akan curang. Itu prinsip. Kenapa duduk bersidang di meja persidangan untuk mendekatkan di antara Syiah dan Sunnah tidak berjaya sampai ke sekarang? Kenapa? Syiah dengan Sunnah, ada orang kata kita beza masalah fiqh, kita beza masalah ijtihad. Persoalannya, kenapa tak boleh duduk sekali Syiah dengan Sunnah sampai pada hari ini? Kerana nak bersatu di antara Syiah dengan Sunnah, dia kena bersatu di atas dasar akidah. Mana mungkin boleh bersatu Syiah dan Sunnah atas dasar akidah? Kerana akidah Syiah itu adalah akidah yang mengkafirkan para sahabat. Kalau kita nak duduk sekali dengan Syiah, kita kena tanya dia, perkara nombor satu sekali, kamu terima ataupun tidak Quran? Sebab Syiah, dia menerima sebahagian dan dia menolak sebahagian. Dan dia berani kata bahawa Quran adalah benda yang direka oleh para sahabat lepas daripada kewafatan Nabi SAW. Ayat yang menyucikan Aisyah radhiyallahu anha, kita nak pergi tinggal di mana? Adakah ayat itu direka oleh Rasulullah ataupun direka oleh para sahabat semasa Aisyah dituduh buat jahat dengan Safwan? Allah Ta'ala tu ayat khas membersihkan Aisyah. Macam mana Syiah boleh tuduh Aisyah ni sebagai perempuan jalanan? Dia lebih teruk tuduh Aisyah sebagai laknat Aisyah dan Abu Bakar. Bermakna poin Quran ni pun tak boleh nak bersatu dah di antara Syiah dengan Sunnah. Oleh kerana apa? Oleh kerana akidah itu berbeza. Boleh faham ni? Baik. Apabila berlaku peristiwa hijrah yang kita baca ni, riwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bila orang dengar bahawa Nabi telah pun bertolak daripada Mekah, hari-hari orang Ansar duk tunggu di tempat menunggu. Kalau kita istilah sekarang ni, kalau nak mudah faham, tunggu di tempat stesen bah lah, begitulah. Mana tak ada taksi, tak ada bah lagi, tapi tempat bila orang nak masuk Madinah tu, orang akan sampai di Harrah dulu mula-mula. Duk tunggu situ daripada pagi sampai tengah hari, tunggu sampai kena panas. Sampai panas terik membakar belakang mereka, mereka balik tak tahan dengan panas. Esok mereka tunggu lagi. Sebab Nabi lalu jalan lain. Nabi tak lalu jalan biasa. Nabi lalu jalan lain. Ada orang yang menunjukkan jalan kepada Nabi SAW. Kalau kita buka kitab sirah Abdullah bin Uraiqi, dia ini bukan Islam lagi masa tu. Dia bukan Islam lagi, nama Abdullah. Dia sanggup. Dia sanggup. Nabi pun Allah Ta'ala wahyu ke Nabi. Bukan Nabi pandai-pandai. Kalau kira dia nak khianat ke Nabi, boleh sebab dia bukan Islam. Tapi dia ni seorang yang nak tolong orang. Ikut jalan mana tu pun sampai sekat jalan je dah. Nabi semua dah tahu dah. Allah Ta'ala pimpin Nabi untuk berhijrah pada ketika itu. Hari-hari mereka duduk tunggu Nabi, hari-hari mereka duduk tunggu Nabi. Sampailah seorang Yahudi yang duduk di atas tempat tinggi. Dia kata, tu Nabi kamu telah datang. Tengok Yahudi, dia punya ayat dia, wahai orang Arab, itu pemimpin kamu yang nanti-nantikan telah tiba. Dia tak kata pemimpin dia. Dia tak kata inilah pemimpin kita yang kita nantikan. Tidak. Dia kata itulah Nabi kamu, wahai orang Arab, yang kamu nanti-nantikan telah tiba. Bermakna daripada awal lagi dia tidak mengaku bahawa Nabi SAW sebagai Nabi. Boleh faham ni? Apabila Nabi duduk di Mekah, orang Arab Majahiliyah ni, dia nak lawan Nabi. Bila Nabi kata Nabi ni sebagai Nabi akhir zaman, utusan Allah, dia nak tanya siapa? Dia pun tak tahu apa.
Dia pergi tanya Yahudi lah di Madinah. Tanya Yahudi. Yahudi di Madinah tu beritahu lah. Mau tanya dia, yang pertama sekali pasal orang yang duduk dalam gua Ashabul Kahfi. Mau tanya dia begitu, jawapan dia begini-begini kata ahli kitab tu. Yang kedua, mau tanya dia pasal Zulqarnain. Siapa dia Zulqarnain? Yang ketiga, kamu tanya dia pasal roh. Apa jawapan dia? Lalu jawapan tu diberi oleh Yahudi. Kalau betul dia jawab gini, dia Nabi. Orang Mekah pun balik tanya Nabi. Nabi tak jawab sebab Allah Ta'ala tak wahyu lagi. Nabi pun kata, esok mari. Dia kata, esok mari, tak apa kita jawab. Lupa nak kata insya-Allah. Nak kata insya-Allah tu lupa Nabi. Yang menyebabkan Allah Ta'ala lama tak turun wahyu pada dia. Allah, sakit hati pula. Mari Muhammad, macam mana? Jawablah kalau betul-betul Nabi. Tak boleh jawab. Esok mari pula orang jahiliah kata, Nabi apa tak boleh jawab. Bayang tak? Dada Nabi tu macam mana? Sampai ada jahiliah kata, Tuhan Muhammad telah melupakan dia dah. Tuhan dia lupa dia dah. Dia buat main-main. Sebab tu turun surah Al-Kahfi. Wala taqulu li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kata wahai Muhammad bahawa kamu akan buat satu perkara esok kecuali illa an yasha Allah, kecuali mungkin sebut dengan izin Allah Ta'ala. Baru Allah Ta'ala cerita Ashabul Kahfinya, Zulqarnainnya. Cuma ba'ruh aja. Ba'ruh ni Allah Ta'ala jawab dalam surah Isra. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min rabbi wa ma utitum bi ilmin illa qalila. Cuma saya nak ceritanya, jawapan yang Nabi sebut tu sama dengan jahiliah dia dengar Yahudi tu. Tapi dia tak beriman juga. Yahudi tu sendiri hak beri jawapan yang betul pun tak beriman juga. Jadi perangai Yahudi. Boleh faham? Orang Melayu berasa, oh tak apa, Ustaz, perangai Yahudi. Perangai Yahudi ni ada juga perangai orang Melayu gitu pun ada. Jadi dengar saja tak mau pakai. Duk pakai hak lama-lama tu, hak sunnah tak mau pakai. Tu perangai Yahudi orang panggil walaupun Melayu. Boleh sebutin. Apa ni? Kita kata hak ni hak sunnah Nabi ni, hak Nabi ajar ni. Tak apalah, kita nak pakai hak lama-lama. Hak lama-lama macam mana? Hak lama tak ada dalil. Hak ni ada dalil. Kamu tahu dah benda ni ada dalil. Kita sebut dengan riwayat Bukhari, Muslim. Nak pakai hak tak ada dalil juga. Tidak perangai Yahudi orang panggil tu. Jadi kita nak jadi tok lebah pun biar kena cara. Biar tok lebah ikut Nabi Muhammad. Bukan jenis tok lebah Yahudi tadi tu. Moga pok-pok Yahudi ni ada lebay juga di kalangan dia. Ada ulama juga di kalangan dia. Tapi mereka tak mau guna hak Nabi. Mereka nak guna hak dia. Macam mana nak guna hak dia sedangkan Nabi tu Nabi akhir zaman lebih besar lagi daripada ulama dan ahli kitab di kalangan dia. Ini benda hak kita kena faham. Jadi bila kita sebut perangai Yahudi ni, orang Melayu bahasa, tak apa perangai Yahudi. Padahal perangai Yahudi tu ada pada dia tu. Cuma ni Yahudi, hak ni Melayu, perangai sama je. Kita duk sedap baca siratal ladzi an'amta alaihim. Lepas tu ghairil maghdubi alaihim. Golongan Allah Ta'ala murkai, Yahudi kita letak dalam kurungan kalau kita baca tafsir dah. Al-maghdubi alaihim waladdallin, sesat dalam kurungan Nasara. Yahudi Nasara, Yahudi Nasara. Melayu tak ada, tak sesat Melayu. Nisbah pada orang je tu. Tapi perangai manusia macam Yahudi, perangai manusia macam Nasara. Apa benda perangai Yahudi pak tadi? Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kamu wahai Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tapi merekanya Allah Ta'ala pesan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu tukarkan, kamu ambil kebenaran ini kamu tukar dengan kebatilan. Tapi
Benda ni lah hak dia duk buat hari-hari. Nasara ni jenis orang syirik. Patut-patut Tuhan ni satu, jadi tiga. Tu Nasara. Jadi kita tidak, semua tidak. Nabi Muhammad ajar kepada kita akidah yang betul. Baik. Dia pun pakat nak sambut Nabi. Bila tengok Nabi tu masing-masing, Allahu Akbar. Masing-masing orang panggil, angkat suara dia kegembiraan yang penuh gembira sekali pada hari itu, menunggu ketibaan Nabi SAW. Lalu bila mereka tengok Nabi, belum tu Nabi pun hantarlah orang bagi tahu bahawa Nabi dekat dah. Orang tu pergi ambil dengan senjata dan kenderaan, pergi ambil. Pergi tengok duk jauh tu, bawa Nabi mari sini. Ambil di tengah jalan, nampak jauh-jauh tu, yang lengkap dengan senjata. Nabi naik atas kenderaan dia. Bila sampai Nabi di Madinah, maka kata Nabi telah tiba, Nabi telah mari. Masing-masing duduk atas bumbung rumah. Kita duduk tu bumbung, terbayang bumbung kita begitu. Tuan-tuan jangan bayang bumbung hak begini. Tu bumbung Melayu. Bumbung Arab ni dia rata macam ni. Dia rata macam ni. Lepas tu dia tidak ada, di hujan, jarang hujan ni, kecuali di kawasan-kawasan wadi, di kawasan-kawasan lembah dia turun hujan. Sebab tu Nabi SAW minta hujan, supaya hujan yang tidak membinasakan, wala muhlika wala mudammirah, bukan hujan yang membinasakan dan meruntuhkan. Dia nak Allahumma arithna ghaithan mughithan hani'an mari'a. Dia minta supaya ghais, hujan ini hujan yang penuh berkat, yang menumbuhkan tanaman. Sebab rumah mereka tu mereka buat dengan seluk, dengan jerami-jerami gandum, ataupun dengan pelepah-pelepah tamar. Mereka lekat begitu je. Bila mari hujan lebat sangat, maka runtuh rumah tu. Bila musim panas kering, masing-masing duduk atas bumbung rumah masing-masing. Nabi dah mari, masing-masing suka. Nabi berjalan dengan unta dia. Bila sambut Nabi, orang kata, Rasulullah, mari duduk rumah saya Rasulullah. Kata seorang Rasulullah, rumah saya 2 tingkat. Rasulullah duduklah di atas, saya duduk di bawah, tak apa. Nak menghormati Rasulullah. Rasulullah duduk atas, saya duduk di bawah. Aku kata, ya Rasulullah, tanah saya ada sini, Rasulullah buat rumah sini masing-masing. Maka nak sambut Rasulullah. Tapi kalau kita tengok riwayat sirahnya, bahawa unta Nabi kata, biarlah unta aku ni memilih di mana nak duduk. Unta berjalan duduk di satu bidang tanah kepunyaan katanya 2 orang kembar, Sahlun wa Suhail nama dia, 2 orang kembar. Lalu Nabi bayar, dia nak bagi saja tanah tu ke Nabi. Nabi kata jangan, aku nak bayar. Nabi ambil bekal duit poket. Allahu Akbar. Tu bapak segala tok guru. Dia bukan jenis terima je orang bagi, ambil je, tidak. Kadang-kadang duit dalam poket dia ni kena buat keluar. Bimbang juga saya sendirilah duk fikir, bimbang seorang-seorang. Tak bimbang macam mana? Masuk kedai, orang bayar. Duk senyap-senyap sudah makan, nak pergi bayar. Ada orang bayar dah ustaz. Siapa dia bayar pun tak tahu. Kadang-kadang kita tu beli makan rumah. Kadang-kadang duk makan di Tasik Melati tu, tak mau bagi orang bayar. Sebab apa? Tidak mahu nak ajar diri ni, tak mahu rasa bahawa hidup sebagai seorang ustaz ke tok guru ni, kita kena pegang pada prinsip. Allah Ta'ala sebutlah Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, surah Yasin. Kamu ikutlah orang yang mana dia tidak ambil manfaat daripada kamu ikut dia. Kita ikut orang, dia tidak ambil kesempatan daripada kita ikut dia. Setengah orang, kalau dia ni ramai pengaruh, ramai semua sekali ada siap dengan pengaruh, dia akan gunakan pengaruh dia tu untuk laku perniagaan dia. Mulalah jual kismis jampi, air jampi, macam-macam jampi. Bila tok guru jampi, anak murid beli. Nampak ni? Kalau anak murid jampi, mungkin boleh jual RM2 je. Tapi kalau ustaz jampi, mungkin boleh jual RM10. Kalau jual lah. Hak tukar beli tu siapa dia? Anak murid dia. Dah anak murid tu nak beli sebotol.
Nah, tanah bereka-reka, rumah berlambak-lambak balik kurang sekotak beli. Kalau kismis tak akan nak beli satu, cucu ramai 16 beli. Nampak ni? Jadi kayalah dia dengan benda-benda yang tidak ada faedah, dan ini dilarang oleh agama kita. Nabi SAW buka perangai kita. Nabi buka perangai kita. Nabi kita Muhammad SAW dengan duit dia sendiri dia beli tanah yang dia duduk. Sampai ke hari ni tu tepi makam bilik Nabi SAW, termasuk dengan raudhah apa, tu tanah Nabi, bukan tanah orang lain. Cuma apabila ramai sahabat-sahabat mari di masjid ni, bila ramai, maka Nabi pun buatlah tepi tu Nabi buat tinggi sikit, lebih kurang sampai dekat lutut, nak tanda kawasan tu kawasan masjid. Nabi buat mihrab sikit, dan belakang tu lebih kurang dalam beberapa puluh orang sahabat duduk di belakang. Dia panggil ahli sufah. Nabi buat atap sikit, ambil pelepah tamar letak tu, orang panggil orang duduk pondok dengan Nabi. Dia tu kerja dia mengaji dengan Nabi, kerja dia tulis perkataan Nabi. Nabi keluar dia ikut ramai-ramai nak tulis. Bila Nabi duduk bagi tahu satu benda, pok-pok ni yang dapat banyak hadis ni, Abu Hurairah apa pok-pok ni. Dan orang yang tidak dapat hadir dalam majlis Nabi, dia akan upah pok-pok ni lah, ahli sufah ni, supaya tulis apa yang Nabi sebut dan bagi tahu kepada dia. Maka kegembiraan orang Ansar itu kita tak dapat bayangkan bila Nabi pun buat rumah situ, duduk situ. Allahu Akbar. Dulu kalau kita tengok, pergi di pasar, pergi di market Madinah, Yahudi selalu tindak harga. Yahudi ni bab meniaga kapitalis ni bukan hari ni saja, dulu lagi. Dulu tu dia jahat dah. Dia tindah orang. Bila mari Nabi SAW, ada pasar yang dikuasai ekonominya oleh orang Islam. Ini penting. Ini cukup penting. Sebab itu dalam kawasan bandar, sepatutnya orang Islam kena kuasai. Bukan orang bukan Islam. Ini bukan saya cakap, ni bukan pasal perkauman. Sebab itu tidak ada munasabahnya untuk buat pilihan raya kerajaan tempatan. Tak munasabah. Kerajaan tempatan makna majlis pembandaran. Siapa yang kuasai bandar-bandar ini? Orang bukan Islam. Walaupun orang bukan Islam di Malaysia ni bukan melawan orang Islam, tapi dari sudut ekonomi, bila dikuasai bandar, amat bahaya. Kita ambil apa yang berlaku dalam sejarah Nabi SAW dan sejarah Khulafa' Rasyidin dalam bab muamalah perniagaan di antara Yahudi dan orang Islam. Ni tuan-tuan boleh buka kitab-kitab keuangan Islam yang saya sempat baca 2-3 perkara, memang bahaya. Struktur begini amat-amat bahaya. Kita boleh hidup dengan orang yang bukan Islam sebagaimana Nabi ajar hidup dengan orang Yahudi. Nabi ajar hidup dengan orang yang kafir, orang Nasara. Semua itu rakyat Nabi SAW. Tetapi ada hak dia. Ada hak dia. Bukan semua perlu diraikan. Tidak. Ada perkara yang dia sebagai rakyat Madinah, Nabi jaga dia. Dia sebagai orang Madinah yang mereka juga bayar cukai kepada Nabi, Nabi jaga dia sebagai seorang hak, sebagai warga negara. Ni kalau nak cakap bab ni, boleh buka kitab Al-Imam Al-Mawardi Al-Ahkamus Sultaniyah, dan banyak lagi rujukan-rujukan yang lain berkenaan dengan berkerajaan mengikut cara Nabi SAW. Baik, saya tak mahulah sebab saya bukan ahli parlimen. Cuma mesej yang saya sebut ni insya-Allah sampai kepada pihak-pihak berkuasa yang ada otoriti untuk bercakap dalam Dewan Rakyat dan Dewan Parlimen, bahawa kita nak wujudkan perpaduan yang kita panggil perpaduan. Kita nak wujudkan perpaduan, kita kena satu sekolah ya baru wujud perpaduan. Tak perlu ada dinamakan sebagai sekolah untuk orang Melayu sahaja, sekolah untuk India sahaja, sekolah untuk Cina sahaja. Tak perlu. Hasil daripada kita duk bagi sekolah Cina, sekolah India, sekolah Melayu, hasil daripada inilah wujudnya ketegangan di antara kaum. Boleh nampak ni? Sebab daripada kecil lagi dia tidak bergaul. Dia tak bergaul.
Tapi kalau duduk dalam kampung kita zaman-zaman dulu, Allah, orang Cina Kelantan tu ada dalam bandar Kota Baru tu, umur 50 lebih ke 60 lebih, tua dah, baca Jawi boleh. Jawi boleh baca. Tulisan Jawi dia lebih cantik daripada orang Melayu lagi. Tulisan Jawi. Sebab hasil daripada dia duduk dengan orang Melayu, dia bermuamalah dengan orang Melayu, dia duduk dalam campur bergaul dalam kampung orang Melayu, tak ada masalah. Tapi apabila kita kelaskan ni sekolah Cina, sekolah India, sekolah ni, apa kesan dia? Daripada kecil lagi dia telah dihasut dengan perkauman, iaitu membezakan di antara satu sama lain. Lepas tu nak selesai masalah perkauman ke apa, kena letak sekali sekolah senang, baru selesai. Baik, bismillah. Kemudian bila Nabi SAW pilih, Allah Ta'ala pilih tempat tu di Mekah, Nabi berhadapan dengan musyrikin. Nabi tak kerajaan. Bila start je Nabi jadi kerajaan, dia ada musuh daripada luar, dia ada musuh daripada dalam. Hak daripada dalam dia panggil munafiqin. Memang ura-ura orang memang nak lantik Abdullah bin Ubay jadi pemimpin. Tiba-tiba mari Nabi SAW jadi pemimpin. Dia nak lawan Nabi, dia tak ramai. Dia pura-pura ikut Nabi. Dalam masa yang sama dia berpakat dengan musyrikin Mekah dan berpakat dengan Yahudi. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi. Nabi SAW beritahu kepada setiausaha sulit dia, Huzaifah bin Yaman. Huzaifah setiausaha sulit Nabi, segala benda-benda sulit, dan termasuklah nama-nama orang munafik ada pada tangan Huzaifah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Huzaifah, dalam senarai itu, adakah aku ada orang munafik? Allah, Umar punya bimbang dia. Tu tahap Sayyidina Umar tu, tahap ahli syurga, tanya pada Huzaifah, ada ataupun tidak nama aku, nama orang munafik. Allah, kita ni tak tahu ke mana lagi. Tak rasa ke diri kita ni, aku ni ada munafik ke dalam diri aku ni? Auzubillah. Huzaifah kata tidak ada. Tu setiausaha sulit Nabi. Banyak perkara-perkara sulit yang Nabi sebut kepada dia. Hebatnya dia ni, dia boleh menyimpan rahsia dengan betul. Ramai kalau kita sebut setiausaha Nabi ni, hak jadi khadam Nabi pun ramai. Dan Nabi ni sifat dia bebaskan orang. Bila orang tu hadiah kepada dia seorang khadam, dia bebaskan. Cuma bila dia bebas, hak bebas tu tetap nak mai berkhidmat dengan Nabi. Termasuklah kita cerita Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi sendiri. Nabi telah bebaskan dia. Zaid ni asal ada keturunan bangsawan lah juga. Dijual, diculik dalam kafilah perniagaan, dijual. Bila jual, duduk dengan Nabi apa semua, duduk dengan Khadijah, hadiah pada Nabi, Nabi suka. Zaid amat sayang kepada Nabi. Bila orang tahu bahawa Zaid ni ada di Mekah, keluarga dia mari bawa duit banyak, nak beli balik Zaid bin Harisah ni, bebaskan dia. Rasulullah kata, tanya Zaid lah macam mana. Tanya Zaid macam mana. Zaid kata tak mau. Dia nak duduk dengan Rasulullah. Dia tak mau. Dia tak mau balik kampung dia. Yang menyebabkan keluarga dia kata tak apalah, duduklah, izinkan. Zaid ni asal dia khadam Nabi, tapi Nabi bebaskan dia. Tapi dia tetap berkhidmat dengan Nabi SAW. Dia tetap khidmat dengan Nabi. Perkara poin pertama yang Nabi buat dalam peristiwa ni, orang Ansar saya sebut tadi begitu gembira, hati dia begitu senang, begitu ceria dia. Nabi bermesyuarat. Nabi meletakkan piagam Madinah dalam negara Madinah. Dan kalau kita buka kajian-kajian sejarah sarjana-sarjana Islam, tidak ada satu perlembagaan yang ditulis yang pertama sekali melainkan perlembagaan Madinah, ataupun kita sebut sebagai piagam Madinah.
Walaupun Rom, Parsi lebih awal membina kerajaan. Rom satu kerajaan yang besar, Parsi satu kerajaan yang besar. Kenapa dia tidak ada piagam sebagaimana apa yang dibuat oleh Nabi? Kerana semua hukuman dan undang-undang adalah dalam kepala pemerintah dia, raja dia. Raja kata begini, begini. Raja kata begitu, begitu. Satu piagam yang khas yang bertulis tidak ada. Lepas tu sarjana Islam sebut bahawa piagam Madinah adalah perlembagaan yang pertama ditulis. Dalam piagam Madinah memberi hak kepada muhajirin, memberi hak kepada ansar, memberi hak kepada kafir zimmi, memberi hak kepada Yahudi. Semua orang dapat hak. Tidak ada seorang pun yang dizalimi dalam perlembagaan Madinah tersebut. Tuan-tuan, orang Ansar pada ketika itu, dia tak minta apa-apa dengan Nabi SAW. Itu hebat dia. Dia tak kata minta sikit Rasulullah begini-begini. Tak. Hatta lepas Rasulullah wafat, bermesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah. Mesyuarat satu tempat, kalau tuan-tuan pergi dekat Masjid Nabawi tu, tuan-tuan nampak ada sebelah depan ada satu kebun dalam tu di tepi jalan raya. Dalam tu ada pokok, ada tu Saqifah Bani Sa'idah. Bermesyuarat situ nak pilih siapa dia ketua. Orang Ansar pada mula-mulanya memang nak pada dia lah ketua, muka dia orang Madinah. Tapi bangun seorang sahabat, dia kata, aku dengar daripada Nabi SAW bahawa khalifah itu mesti daripada orang Muhajirin. Dia tak bergaduh. Dia tak kata mana boleh, kami orang asal sini kena jaga hak bumi putera. Tak ada. Bila dia sebut nama Rasulullah SAW, masing-masing pakat diam, pakat senyap. Itu jiwa orang Ansar. Jadi munasabah lah Nabi sebut, kalau aku diberi pilihan nak jadi siapa, nak jadi puak mana, aku akan pilih untuk jadi orang Ansar. Kita kena jadi orang Ansar ini. Lah sekali saya nak sebut akhir dah ni, kita kena jadi orang Ansar. Betul, kita kena jadi orang Ansar. Mana-mana orang yang susah duduk negeri-negeri mana, mari negeri Perlis ni, kita sambut dia sebagai tetamu. Sambut sebagai tetamu. Kita tolong dia dengan pertolongan yang baik-baik. Kalau dia tu orang yang susah, kalau dia tu orang yang senang, kita buat kawan juga dengan dia. Jangan ada semangat asabiyah dalam diri kita. Mana asabiyah? Dia tu orang Kelantan tu, kita orang Perlis, kita nak orang tempatan. Jangan. Hatta jaga masjid pun gitu. Katakanlah Maib, dia lantik pengurusi masjid ni bukan orang tempatan. Orang luar mari jadi pengurusi masjid di sini, orang luar mari jadi imam di sini. Kita banyak betul, saya nak orang kampung saya. Tak boleh. Itu lantikan daripada ulul amri, yang mana kita kena terima lah. Dan kita hak duduk di masjid dah ni kena ambil tu imam yang mari, tu imam asal orang mana? Asal orang Selangor. Oh, jauh mari duduk sini. Jangan ada pulau dia pula tu imam, sebab dia orang Selangor. Kita tak kira, kita nak orang Perlis juga jadi imam. Tak boleh. Kita kena terima dia sebagaimana orang Ansar menerima Nabi SAW. Baru hidup kita aman. Lepas tu saya kata jiwa orang Ansar tu kena ada. Jiwa seseorang apabila orang bawa satu berita baik, orang boleh mengubah kampung kita, orang yang bawa benda baik dalam kampung kita, kita kena terima sebagaimana orang Ansar terima Nabi. Tidak ada benda yang berharga bagi dia melainkan batang tubuh Nabi SAW. Sebab dengan adanya Nabi, mereka fikir nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Ansar sanggup beri apa sahaja kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana syurga. Dan Nabi itu sendiri tidak mengambil kesempatan di atas kebaikan orang Ansar, tidak. Sahabat-sahabat Muhajirin yang lain tu Nabi, sahabat-sahabat lain yang duduk bersama, berhijrah bersama Nabi, mereka tidak ambil kesempatan di atas kebaikan daripada orang Ansar. Jadi dua-dua kita kena jadi.
Orang yang berhijrah mai duduk tempat kita kena ada jiwa orang muhajiri. Jiwa tak ambil kesempatan di atas kebaikan orang lain. Dan orang yang menyambut orang yang berhijrah ini kena ada jiwa orang ansar. Itu jiwa yang tidak mengambil kesempatan di atas orang yang mai duduk tempat kita ini. Mudah-mudahan diberkati Allah. Kita sambung cerita orang ansar risau dilarang berdamping dengan Rasulullah, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.